Astaghfirullah Rabbal baraya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita bertemu. Hari ini hari Jumaat, penghulu kepada segala hari, hari yang penuh dengan keberkatan, hari yang disunatkan kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, pada hari inilah ya kiamat akan berlaku. Ini hari yang sangat hebat. Karena itulah tuan-tuan, hari Jumaat ialah hari yang perlu kita berjaga-jaga. Hari yang kita isikan dia dengan 1001 macam amalan-amalan kebaikan.
Hari yang kita cuba menjauhkan diri kita daripada sebarang kesalahan yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu pada hari ini kita berada pada muka surat 102 jilid yang kedua Riyadhus Shalihin, nak baca hadis-hadis tentang keutamaan hari Jumaat dan segala yang berkaitan dengannya. Ya, muka 102 jilid yang kedua Riyadhus Shalihin. Baiklah. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala memandang besar pada hari Jumaat ini. Kalau tidak, masakan Allah Ta'ala telah menurunkan sepotong ayat bagi memberi tunjuk ajar kepada manusia. Sehingga ke hari kiamat, apa yang perlu mereka lakukan pada hari Jumaat. Sedangkan pada hari-hari yang lain, Khamis, Selasa, Isnin, tidak ada ayat yang menunjukkan apa yang perlu dilakukan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurnia Allah, serta berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang beruntung dan berjaya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, dalam Quran tidak ada surah Sabtu, tidak ada surah Thulatha, tidak ada surah Rabu. Tetapi dalam Quran ada surah Al-Jumu'ah. Dan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menurunkan salat Jumaah, mengajar manusia sebagai seorang muslim bagaimana mereka perlu mengisi hari Jumaat mereka. Menunjukkan Jumaat ini sangat besar artinya di sisi Allah. Sangat besar artinya di sisi Allah hari Jumaat ini. Karena itu ditunjukkan. Karena Allah mahu hari Jumaat yang besar di sisinya ini diisi dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan redha Allah, suka Allah. Sebab dia hari yang sangat utama bagi Allah. Sehingga dalam ayat ini Allah mengajar kita beberapa perkara yang perlu dilakukan pada hari Jumaat. Yang pertama, qudiyatis shalah. Apabila kamu telah selesai mengerjakan solat, artinya solat Jumat. Maknanya dalam ayat ini Allah mengajar kita, hari Jumat perlu dilaksanakan solat Jumat. Orang-orang Islam yang beriman kepada Allah, yang telah baligh, yang merdeka, dan juga yang bermastautin, wajiblah mereka itu menunaikan solat Jumat. Ini cara hidup Muslim pada hari Jumat. Pergi ke masjid menunaikan solat Jumat. Menghadiri satu perhimpunan mingguan yang diwajibkan ke atas mereka, bukan disunatkan, bukan diharuskan, tetapi diwajibkan menghadiri perjumpaan mingguan ini. Perjumpaan di mana mereka akan menyembah Allah, sujud pada Allah, rukuk pada Allah. Perjumpaan di mana mereka akan mendengar nasihat-nasihat daripada imam. Perjumpaan di mana mereka akan bertemu mata dengan sahabat-sahabat seagama, seakidah. Pertemuan di mana mereka akan bersedekah selepas mereka menunaikan salat Jumat. Pertemuan yang sangat hebat. Ini pertemuan mingguan umat Islam. Hari Jumat. Kemudian selepas solat Jumat itu telah didirikan, Allah memberitahu, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah. Maknanya pada hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala nak mengajar kita, kalau kamu ada sebarang urusan-urusan duniawi, ataupun kamu ada sebarang urusan ukhrawi seperti berdakwah,
urusan duniawi seperti mencari rezeki. Bila tiba saja waktu solat Jumaat, tinggalkan segala-galanya itu. Tinggalkan segala-galanya. Hendaklah kamu mendapatkan Allah. Hadirkan diri kamu seawal yang mungkin kepada solat Jumaat. Dan selepas kamu tunaikan solat Jumaat, bertemu Allah, mengutamakan Allah, sujud dan rukuk pada Allah, fantashiru fil ard, maka kembalilah kamu semula kepada kerja-kerja kamu di atas muka bumi ini. Mana yang menjadi peladang, turunlah semula ke ladang. Mana yang jadi nelayan, turunlah semula ke laut. Mana yang menjadi pengusaha, turunlah semula ke toko-toko mereka. Dan seterusnya Allah memberitahu, wabtahu min fadlillah, dan carilah kurniaan Allah. Carilah kurniaan Allah pada hari Jumaat itu selepas kamu tunaikan segala ibadat. Tetapi perkara utama yang perlu kamu lakukan bila mendengar azan Jumaat, tinggalkan segala-galanya. Dan selepas itu barulah kamu kembali semula bertebaran di atas muka bumi Allah dan mencari kurniaan-kurniaan Allah, rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala taburkan di atas muka bumi ini. Dan wadhkurullaha katsira, dan hendaklah kamu ingat Allah sebanyak-banyaknya. Ini perintah Allah. Ini cara hidup yang dianjurkan oleh Allah kepada muslim pada hari Jumaat. Bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah, cari rezeki dia, tidak mengapa. Tetapi ingat, dalam pencarian kamu mencari rezeki itu, satu perkara yang perlu kamu letakkan dalam fikiran kamu, bahwa Allah perlu diingati dalam keadaan ingatan yang banyak. Allah perlu dizikirkan, Allah perlu dihadirkan di dalam hati, Allah perlu dihadirkan dalam fikiran. Walaupun ketika itu kamu keluar mencari rezeki kurniaan Allah. Jadi hari Jumaat ini tuan-tuan, hari yang mana Allah Ta'ala minta daripada kita supaya betul-betul menghampirkan diri kita kepadanya. Hatta kalau kita ada urusan berkaitan dengan dunia sekalipun, tinggalkan. Utamakan takarub kepada Allah. Dan selepas itu baru kita turun semula untuk mencari rezeki. Dan dalam keadaan mencari rezeki itu pun, Allah minta supaya diperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia tuan-tuan yang dihormati sekalian. Hari Jumaat, hari yang Allah Ta'ala turunkan satu ayat bagi memimpin manusia muslim, bagaimana mereka perlu mengimarahkan hari Jumaat itu. Dan Nabi SAW tidak ketinggalan tuan-tuan, memberikan tunjuk ajar kepada umat bagaimana mereka perlu mengisi hari Jumaat mereka. Kita dengar hadis Nabi SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumaat itulah diciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumaat itulah dimasukkan Nabi Adam ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha, dan padanya hari Jumaat itu dikeluarkan Nabi Adam daripada syurga. Rawahu Muslim. Adik tuan-tuan yang dihormati sekalian, hadis ini menceritakan kepada kita bahawa peristiwa-peristiwa besar berlaku kebanyakannya pada hari Jumaat. Pada hari Jumaatlah Nabi Adam dicipta. Pada hari Jumaat juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga. Dan pada hari Jumaat juga Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Ini peristiwa besar, kebanyakannya Allah lakukan pada hari Jumaat. Mengapa Allah tidak pilih pada hari yang lain? Allah memilih hari Jumaat karena hari Jumaat ini hari yang utama bagi Allah. Sehingga manusia pertama dicipta pada hari Jumaat. Menampakkan kepada kita betapa sukanya Allah, betapa utamanya kepada Allah hari Jumaat itu. Karena itulah tuan-tuan,
Di awal hadis ini Nabi menyebut, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Allah telah memilih hari Jumat menjadi hari yang terbaik. Matahari terbit seminggu 7 kali. Tetapi dalam 7 kali itu, terbitnya matahari pada hari Jumat adalah merupakan terbit yang sangat baik. Terbit yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah dia syiar Islam. Inilah syiar. Hari Jumaat merupakan syiar kepada agama kita. Ia merupakan satu syiar yang mana bila dia menjadi syiar kerana ia telah disebut dalam Quran, Allah telah memujinya, Allah telah mengutamakannya, maka ia menjadi syiar. Bila ia menjadi syiar, menjadi kewajipan kepada kita untuk membesarkannya, untuk mengutamakannya. Karena itu pada hari Jumaat kita disunatkan bila pergi ke masjid berhias diri, memakai pakaian-pakaian yang wangi. Kita disuruh supaya mandi sunat Jumaat supaya badan kita wangi, diletakkan wangi-wangian, disuruh kita datang awal. Kenapa? Kerana bagi kita hari Jumaat merupakan hari besar bagi kita, bukan hari biasa-biasa. Nabi SAW telah bersabda, hadis daripada Abi Hurairah juga. Nabi telah bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idzajtunibat al-kabair. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, dia telah bersabda, salat fardu yang 5, Jumat yang 1 sampai kepada Jumat yang berikutnya, dan Ramadan yang 1 sampai Ramadan yang berikutnya adalah merupakan kafarah, yakni penebus dosa atas dosa-dosa yang dilakukan di antara kesemuanya itu selama dosa-dosa besar di dunia. Cuba lihat tuan-tuan, hari Jumaat juga merupakan hari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keampunan dosa kepada hamba-hambanya. Antara Jumaat dengan Jumaat, antara Ramadan dengan Ramadan, di tengah-tengah itu merupakan hari Allah Ta'ala menghapuskan dan memadamkan dosa-dosa hamba-hambanya, selama mana hambanya itu tidak melakukan dosa-dosa besar yang terkutuk. Allah Ta'ala buat hari Jumaat juga. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, hadis yang keempat, an Abi Hurairah wa an Ibni Umar radhiyallahu anhum, daripada Abi Hurairah dan daripada Ibnu Umar juga, annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi mimbarihi, bahawa kedua-dua mereka ini, yaitu Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbah di atas mimbarnya. Apa kata Nabi? La yantahayanna aqwamun an wad'ihim al-jum'ati aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah, dari Ibnu Umar, bahwasanya kedua-dua mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar. Apa sabda Nabi? Orang-orang yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu. Atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka. Kemudian mereka termasuk orang-orang yang lalai. Jadi ini amaran Nabi, supaya hari Jumaat itu umat Islam berkumpul di masjid. Kepada orang-orang yang sudah terbiasa meninggalkan solat Jumaat karena degilnya, karena malasnya, maka hendaklah takut ancaman yang diberikan oleh Nabi SAW ini, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengunci hati mereka dan menjadikan mereka daripada kalangan orang-orang yang lalai. Karena itu Jumaat
kita perlu berada di masjid. Mencari jalan bagaimana kita perlu berada di masjid. Walaupun dalam suasana kita di negeri Selangor ini terdapat larangan sementara bagi setengah-setengah tempat dan masjid menunaikan solat Jumaat, itu kita tidak dapat mengelakkan karena suasana penularan wabak penyakit COVID ini terpaksa dilakukan begitu. Namun demikian, sudah tentu bergelora di dalam hati kita nak menghadiri solat Jumaat. Maka carilah tempat-tempat yang dibenarkan kita untuk solat Jumaat. Kalau dirasakan tempat itu dibenarkan, pergilah. Bagi orang-orang yang duduk di sempadan Selangor Negeri Sembilan umpamanya, dinilai orang-orang Sepang boleh menghadiri solat Jumaat, dinilai karena dinilai ini kawasan Negeri Sembilan mendirikan solat Jumaat di sana agak lebih mudah syaratnya daripada Selangor yang begitu ketat. Ya, apapun bagi mereka yang berkeinginan untuk solat Jumaat boleh, ya, kalau diizinkan oleh pihak polis untuk menunaikan solat Jumaat di sana. Mohon dulu kebenaran daripada polis. Kalau tak boleh nak buat macam mana. Namun begitu, keinginan yang melonjak-lonjak dalam hati kita tetap membara. Karena kita tahu menghadiri solat Jumaat itu merupakan suatu perkara yang besar dalam hidup seorang Muslim. Di situ kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengar khutbah, bertemu rakan-rakan, teman dan taulan kita. Kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala menarik penularan wabak corona ini dengan segera, agar kita semua dapat berkumpul di masjid-masjid Allah pada hari Jumaat dengan penuh riang, dengan penuh keimanan. Seterusnya tuan-tuan, Nabi SAW menyebut dalam hadisnya yang ketujuh daripada kitab Riyadhus Shalihin ini, An Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man tawadda'a yaumal jumu'ah fiha wa ni'mat, barang siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, maka beruntunglah ia pada hari itu. Wa man yaghtasala fal ghuslu afdal, dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih baik baginya. Lihat, inilah dia agama Islam, agama yang syumul, yang kamil, yang sempurna. Bukan saja menunjukkan bagaimana manusia nak menyembah Tuhannya, tetapi juga menunjukkan kepada manusia bagaimana mereka nak menjadi manusia yang boleh menjadi manusia yang disayangi oleh orang ramai. Hari Jumaat disuruh kita supaya berwuduk sebelum kita pergi solat Jumaat, tetapi yang lebih afdalnya diajarkan kepada kita supaya mandi sunat Jumaat. Mandi, segala kuku yang panjang dipotong, segala bulu-bulu yang menjijikkan dipotong, ya, digosok gigi kita dan dipakaikan dengan pakaian yang indah dan berbau cantik. Kita nak pergi solat Jumaat di masjid, nak membesarkan syiar Allah, nak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Jumaat yang kita rindui kehadirannya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, hadir pada solat Jumaat disuruh kita supaya hadir dengan cepat. Jangan di hujung-hujung imam dah naik mimbar baru kita sampai. Hadir dengan cepat di waktu yang awal. Kita dengar hadis Nabi, hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, Man yaghtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah thumma raha faka'annama qarraba badanatun. Barang siapa yang mandi pada hari Jumaat, seperti dia mandi janabah, mana mandi dengan sebenar-benar mandi, menyampaikan air kepada seluruh badan. Dia mandi pada hari Jumaat,
kemudian ia segera pergi ke masjid dan di sana belum ada orang, maka seakan-akan ia berkorban seekor unta. Summa raha faka'annama qarraba badanatun, seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah, dan barang siapa datang pada saat kedua, maka seakan-akan ia berkorban seekor lembu. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran, barang siapa yang datang pada saat yang ketiga, maka seakan-akan ia berkorban seekor kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah, dan barang siapa datang pada saat yang keempat, maka seolah-olah ia telah berkorban seekor ayam jantan. Wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah, dan barang siapa yang datang pada saat yang kelima, maka seakan-akan ia berkorban sebutir telur. Wa idza kharajal imamu hadaratil malaikah yastami'una dzikra, dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka datanglah para malaikat untuk mendengarkan khutbahnya itu. Jadi tuan-tuan, ini merupakan satu hadis yang sahih muttafaqun alaih, bagaimana gesaan Nabi dan saranan Nabi supaya datang solat Jumaat dengan segera. Cari waktu yang terawal, di ketika manusia belum sampai, kita sudah sampai terlebih dahulu. Mengisi sof yang pertama dalam masjid, mencari keutamaan sof yang pertama dalam masjid, maka orang ini seolah-olah pahalanya pahala berkorban seekor unta, tuan-tuan. Inilah dia pesanan Nabi SAW kepada kita. Mudah-mudahan ia menjadi iktibar kepada kita. Walaupun yang mendengar ni mungkin orang perempuan, boleh kita sampaikan hadis ini kepada suami kita, kepada anak-anak lelaki kita, kepada cucu-cucu lelaki kita, agar mereka menjadi insan yang menjaga keutamaan hari Jumaat yang mulia ini. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu tazkirah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang kita jumpa insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.